Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazril Amin bin Saiful Rizal. Nombor metrik di 173-10427. Hari ini saya nak bentangkan latar belakang tokoh Gestapo. Gestapo ni dah banyak tokoh. Yang saya bentang ni tokoh yang pertama. Baiklah. Tokoh yang pertama nama diberi Frederick Solomon Pearls dari tahun 1893 hingga 1970. Dia juga boleh dikenali sebagai Frederick ataupun Fritz. Beliau dilahirkan di Berlin pada 8 Julai 1893. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang bermasalah. Masalah ni bermaksud bapa dia merupakan seorang yang tidak bertanggungjawab dan tidak mempedulikan tentang keluarganya. Setelahnya beliau kemudian berhijrah ke Amerika untuk mengembangkan teori Gestalt di sana. Kemudian pada tahun 1952 beliau menubuhkan Institut Teori Gestalt. Pada tahun tersebut teori Gestalt sangat berkembang di bawah pemerintahan Fritz. Dan beliau meninggal dunia pada tanggal 14 Mac 1970. Baiklah, seterusnya bila teori Gestalt ni dah membangun, mesti ada tokoh-tokoh dia yang membangunkan juga teori ni. Okey, antara tokoh yang membangunkan teori ni adalah Max Waldemar dari tahun 1880 hingga 1943. Baiklah, beliau ni seorang ahli psikologi Jerman yang asalnya dari Czechoslovakia yang kemudiannya memperoleh kewarganegaraan Amerika. Beliau dilahirkan pada 15 April 1880 di Prague dan meninggal dunia pada 12 Oktober 1948 di New Rochelle, New York. Beliau ni tokoh tiga serangkai dalam pembangunan teori Gestalt. Beliau dianggap sebagai pendiri teori Gestalt setelah dia melakukan eksperimen dengan menggunakan alat yang bernama stroboskop. Menurut Waldemar, gerak stroboskopik hanya dapat diterangkan dengan teori Gestalt, iaitu seorang dapat melihat lingkungannya secara menyeluruh. Garis-garis dilihat secara sendiri, tetapi dalam hubungan dengan lainnya, persepsi ini disebut sebagai persepsi holistik. Tokoh yang kedua ialah Kurt Koka dari tahun 1886 sehingga 1941. Kafka dilahirkan di Berlin pada tahun 1886 di pangkuan keluarganya yang kaya yang dikenali sebagai garis panduan dan sarjana hukum. Sumbangan Kafka untuk psikologi ini adalah penyajian yang sistematik dan berpengalaman dalam prinsip-prinsip Gestalt. Dalam rangkaian gejala psikologi dari mula persepsi, belajar, mengingat sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Teori Kafka dalam belajar didasarkan pada anggapan bahawa belajar sebagai tingkah laku lain dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip organisasi psikologi Gestalt. Antara teori Kafka yang terkenal ialah memory trace. Yang ketiga adalah Wolfgang Kohler dari tahun 1887 sehingga 1967. Beliau dilahirkan di Revel, Estonia pada tanggal 21 Januari 1887. Kohler ialah tiga serangkai tokoh Gestalt yang tadi saya terangkan. Beliau mengadakan penyelidikan terhadap kedikan kera. Kera ni pandai juga lah. Dan hasil kajiannya ditulis dalam buku bertajuk Mentality of Apes pada tahun 1925. Dan karya terkenal Kohler ialah penyelidikan tingkah laku kecerdasan intelligent behavior. Okey, bagi konsep utama teori Gestalt, yang pertama adalah pandangan Gestalt terhadap manusia. Okey, sebenarnya manusia itu adalah berfungsi secara holistik lah. Manusia juga mempunyai kebolehan dan pengalaman kendiri yang bersepadu. Okey, manusia ada naluri tertentu, iaitu naluri seks dan naluri lapar. Okey, perkembangan naluri lapar dia tidak mempunyai personality yang
yang sama pada setiap peringkat lah. Okey. Okey, bagi hematosis pula merupakan perkara yang perlu diusahakan supaya dapat mencapai perkembangan tersebut. Okey, yang kedua pula adalah sekarang. Teori ini dia tidak memfokuskan kepada kenangan masa lampau, tapi ia memfokuskan kepada masa kini. Okey, selain itu juga teori ini dia tidak memandang individu itu sama ada negatif ataupun positif. Sebaliknya, ia adalah semula jadi dari dalaman dan ianya tidak diklasifikasikan sebagai tindak balas lah. Okey, seterusnya pula adalah perkara yang belum ataupun tidak selesai. Okey, contohnya macam marah, bersalah, benci, kecewa dan lain-lain. Okey, kalau benda ni kita memendam dan tidak meluahkan kepada sesiapa, okey, perkara ini akan mengganggu kehidupan seharian kita. Jadi sebaliknya kita perlu berkongsi ataupun melepaskan supaya ia tidak menjejaskan kehidupan kita. Okey, dalam teori ini dia ada scapegoat, yang mana scapegoat ni adalah individu itu cuba mengelak daripada permasalahannya dan suka memberi alasan kepada masalah tersebut. Okey, selain itu juga teori ini memandang manusia itu memang suka berfantasi. Berfantasi kepada perkara yang belum wujud lagi. Okey, seterusnya pula adalah katastrofi. Katastrofi ni dikatakan sesuatu kebimbangan yang agak lampau. Okey, teori ini juga dia memfokuskan kepada pertumbuhan dan kematangan individu, iaitu langkah-langkah ataupun alternatif yang dilakukan oleh individu dalam menerima tanggungjawab ke atas dirinya. Okay. Assalamualaikum, nama saya Nafasana binti Abdul Rahman. Nombor metrik saya D191133. Okey, saya nak bincangkan tentang matlamat teori ini. Pertama, membantu individu lebih mengenali diri sendiri dengan lebih mendalam tanpa perlu untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. Yang kedua, memberi kesedaran kepada individu bahawa mereka mempunyai tanggungjawab yang tersendiri. Dan yang terakhir, membantu individu agar lebih berdikari seperti dalam apa jua keadaan yang tidak disangkakan oleh mereka. Kan teknik bermain dialog seperti kursi kosong. Okey. Kursi kosong ialah teknik yang direka untuk membantu kelompok menyelesaikan beberapa aspek personaliti mereka. Okey, teknik ini juga sering digunakan secara individu tetapi berkesan dalam kelompok. Okey, mempunyai dua variasi teknik yang akan dibincangkan. Okey, pertama, kedua-dua kursi kosong akan diletakkan di hadapan ahli kelompok yang ingin bekerja. Okey, dalam variasi individu, ia mengambil bahagian akan disuruh melakukan sesuatu perasaan yang berlawanan dengannya atau yang sering dialami seperti marah, agresif serta paksaan. Okey, idea ini bertujuan untuk menggalakkan penyatuan perasaan atau dua fikiran. Okey, seterusnya top dog dan underdog. Okey, bermaksud mempunyai dua fungsi yang wujud dalam personality, iaitu top dog adalah unsur yang menekankan kedudukan authoritarian, moralistik, pendesakan seperti ibu bapa yang mengerti mereka dengan menggunakan perkataan harus ataupun patut. Okey, underdog pula unsur yang menyoal mangsa dalam satu keadaan dan kerana peranan yang dimainkannya. Dia sering bersikap bela diri atau selalu minta maaf, tidak berdaya dan lemah. Okey, berdialog yang menggunakan teknik kursi kosong juga. Okey, matlamat teknik ini pertama untuk supaya merasai atau memahami perasaan unsur yang lain dan merasai, menyedari serta memahami juga. Okey, maka kedua-dua unsur ini diharapkan dapat memberi unsur yang berlawanan dalam personaliti tanpa mempertikai dan konflik. Okey, seterusnya. Sayalah yang bertanggungjawab bagi. Okey, matlamat teknik ini, klien menyedari dan merasai perasaan tersebut. Okey, klien juga menerima perasaan itu tanpa berprojeksikannya kepada orang lain. Okey, malah apabila klien berjaya
berbuat demikian, maka dia sudah bersedia untuk bertanggungjawab tanpa perasaan, tanpa memikirkan dan tingkah lakunya. Okey, keempatnya, making the round. Okey, teknik ini digunakan dalam bimbingan kaunseling kelompok. Okey, klien diminta untuk menemui klien lain dalam kelompok tersebut dan menyatakan secara jujur tentang segala perkara yang dirasainya. Okey, klien menceritakan tentang dirinya dan cuba tingkah laku yang baru dengannya. Okey, ini bermatlamat supaya klien bersedia untuk mengalami risiko, perubahan dan terus berkembang. Okey, kelima, saya ada satu rahsia. Okey, teknik ini memerlukan klien untuk berfantasi bahawa dia mempunyai satu rasa yang tidak mahu diketahui oleh orang lain. Andai rasa tersebut diketahui orang lain, klien hendaklah cuba untuk membayangkan perasaan atau cara orang lain bertindak balas terhadapnya. Okey, teknik ini akan membuka peluang kepada klien untuk merasakan diri sendiri, perasaan bersalah atau malu jika rahsia yang disimpan tersebut diketahui oleh orang lain. Ini juga membolehkan kaunselor meneroka punca klien menyimpan rasa serta kebimbangannya berhubung dengan rasa yang disimpannya itu. Hal ini demikian akan memupuk kepercayaan klien terhadap kaunselor. Okey, selain itu bermain dengan projeksi. Okey, projeksi itu bermaksud suatu usaha atau tindakan yang dilakukan hampir semua individu untuk menafikan sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu di dalam dirinya. Okey. Seperti menafikan, ini dilakukan dengan proyeksikan sifat atau ciri tersebut kepada orang lain. Iaitu contoh apabila seseorang klien banyak melakukan proyeksi, maka klien tersebut akan diminta untuk merasai dan mengalami perasaan diproyeksikannya itu. Okey, kemudian permainan raktai, okey, atau individu sering melakukan raktai dan fantasi. Okay, hal ini bermaksud bahawa individu akan lebih menyusun segala tindakan sama ada tindakan tersebut bersesuaian atau diterima oleh masyarakat dan sebagainya. Okey, namun individu tidak pasti dengan perkara yang akan diperolehi dengan masyarakat. Dalam permainan raktai ini, klien digalakkan untuk menceritakan raktai kepada individu lain. Kemudian klien juga dengar raktai daripada individu yang lain juga. Kelapan, bermain melebih-lebih atau iaitu suatu perasaan dilahirkan melalui gerak-geri, bahasa tubuh dan bahasa. Okey, permainan ini kaunselor akan diminta klien untuk melahirkan perasaan yang lebih hebat. Tujuannya adalah untuk klien dapat merasai, menyedari, mendengar segala perasaan yang dirasai dan dialaminya. Okey, di samping itu kekal dengan suatu perasaan iaitu bermaksud klien melahirkan perasaan yang menyakitkan, cuba lari daripada perasaan tersebut. Okey, melalui teknik ini, kaunselor akan menggalakkan klien terus meneroka perasaan tersebut. Kemudian kaunselor akan memaksa klien untuk berdepan, berkonfrontasi, merasai perasaan serta mempunyai keberanian, kesanggupan dan kerelaan dalam mencari jalan untuk berkembang. Okey, seterusnya, mimpi dalam teori Gestalt, iaitu mimpi dianggap sebagai satu saluran yang membolehkan individu untuk memproyeksikan perasaan terpendam yang terdapat dalam dirinya. Okey, dalam menjalankan teori Gestalt, kaunselor tidak mentafsirkan mimpi, diminta melakukan semua perkara yang wujud dalam mimpinya. Okey, melalui tindakan ini, klien akan dapat merasai perasaan yang mendalam. Okey, klien juga mengambil tindakan tersebut untuk merasai dan mengalami perasaan-perasaan yang terpendam, seterusnya mengubah tingkah lakunya dan tingkah laku pihak-pihak yang terlibat agar sesuatu pola baru dapat diwujudkan. Yang ke-11 iaitu arahan. Okay, melalui arahan dalam teori Gestalt, klien selalunya diberitahu apa yang perlu dilakukan dalam sesi. Okey, dan akhir sekali, pertukaran bahasa. Okay, melalui teknik ini, klien disarankan agar mengubah soalan kepada kenyataan dan percaya bahawa kebanyakan soalan yang akan kenyataan yang tersembunyi mengenai diri sendiri. Okay, contoh adalah, adakah anda percaya kepada saya? Okay, soalan kenyataan ini boleh ubah kepada kenyataan, saya tidak pasti awak percaya kepada saya. Okay, ini kepada kenyataan saya. Okey, itu fokus kepada diri sendiri dan identifikasi akan bertambah sekiranya menggunakan perkataan saya. Okey, itu saja saya tekan. Terima kasih. Jadi kita masuk kepada slide yang seterusnya iaitu peranan kaunselor dan juga peranan klien ataupun kelompok lah. Jadi kita akan masuk satu persatu. Yang pertama kita akan masuk peranan kaunselor. Poin yang pertama, ketua kelompok ni merupakan pusat utama terjadinya kelompok terapi Gestalt. Ini dikatakan oleh Hansen pada tahun 1980 lah.
Jadi selain daripada membantu kelompok mencari matlamat sebenar mereka, ketua ni juga merupakan individu yang menentukan sebanyak mana sesuatu perkara itu dibenarkan berlaku dan dengan siapa serta bila sesuatu interaksi akan berlaku. Ini kaedah melalui ground rules ataupun peraturan asas dalam kelompok lah. Ini akan dilakukan melalui peraturan asas. Jadi poin yang kedua, membantu ahli kelompok mencapai kesedaran semasa. Ini dikatakan oleh pengasas teori ini sendiri, Peirce, tahun 1969. Jadi macam sebelum-sebelum ni kita belajar, tak kira lah sesi kaunseling individu maupun kelompok, tujuan dia sama je, adalah nak membantu ahli kelompok ni atau klien mencapai celik akal atau membantu mempermudahkan urusan dia lah. Okay, jadi yang ketiga, peranan ketua kelompok sebagai seorang artis. Jadi maksudnya bergantung kepada ketua untuk mencipta suasana yang menggalakkan perkembangan kelompok serta kreativiti kelompok. Untuk melakukannya, ketua mestilah mempunyai pendedahan ataupun self disclosure melalui pembacaan, melalui tontonan ilmiah, video-video ilmiah, pembacaan majalah, artikel, kajian kes dan sebagainya lah. Jadi bila kita dah ada ilmu, kita boleh menjawab kepada isu-isu semasa yang ada pada setiap ahli kelompok. Itu yang ketiga. Okey, yang keempat, ketua kelompok berkebolehan sebagai pemangkin ataupun tonggak utama dalam kelompok. Ini dikatakan oleh Schaeffer dan Galinsky tahun 1989. Jadi mereka ni, iaitu ketua kelompok, akan mengekalkan ahli kelompok untuk memfokuskan kepada isu sekarang. Macam kita tahu, teori Gestalt ni dia memfokuskan isu here and now, sekarang dan di sini dan sekarang, tanpa melibatkan lagi isu di masa silam, dan fokus penyelesaian yang perlu berlaku pada masa sekarang. Jadi ketua akan bertindak dalam menolong mereka meningkatkan kesedaran serta mencari penyelesaian peribadi atau hubungan antara individu dengan individu lain terhadap isu yang timbul. Okey, itu adalah peranan kaunselor lah. Peranan klien pula. Yang pertama, kita tengok ahli lebih sedar tentang diri mereka dan berubah. Ini dikatakan oleh Flores tahun 1988. Jadi maksud Flores ni, dia mengharapkan dengan adanya teori Gestalt ni, segala impak negatif yang berlaku kepada ahli kelompok dapat dikurangkan. Impak negatif ni macam fobia, macam trauma, apa-apa masalah kognitif dan behavior lah, dapat dikurangkan atau terus sahaja dibuang. Dan mereka dapat melihat, mereka ni ahli kelompok dapat melihat perkembangan ke diri mereka melalui perasaan yang terpendam. Jadi daripada mereka dapat buang semua benda negatif, mereka dapat mencari perubahan, dapat mencari perkembangan ke diri. Okay, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, beribu-ribu manusia telah mengalami hasil yang memuaskan melalui penyertaan dalam kelompok terapi Gestalt. Ini yang dikatakan Yontef dan Simkin pada tahun 1989. Ini kata-kata dari mereka selepas mereka melihat kajian yang dilakukan oleh Lieberman pada tahun 1973 pada poin yang ketiga. Kajian Lieberman pada tahun 1973 terhadap 17 kumpulan ahli kelompok mendapati mereka berubah menjadi lebih positif. Jadi daripada kajian yang mereka lakukan ini, mendapati ahli kelompok banyak belajar dan menjadi lebih bersemangat, tapi ianya masih bergantung kepada ketua kelompok lah yang memainkan peranan ataupun tidak. Macam tu. Kita terus kepada next slide. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wadiah Qurratu'aini binti Hasni Amir. Nombor matrik saya di 183109555. Okay, saya akan terangkan aplikasi teori Gestalt. Aplikasi teori Gestalt ni dia terbahagi kepada 3, iaitu belajar, insight dan juga memori. Okay, proses belajar adalah fenomena kognitif apabila individu mengalami proses belajar akan terbentuknya organisasi dalam perspektif. Setelah proses belajar terjadi, seseorang akan dapat membentuk pandangan baru terhadap sesuatu masalah. Sebagai contoh, aplikasi teori Gestalt dalam proses pembelajaran
adalah pengalaman tilikan, pembelajaran yang bermakna, perilaku bertujuan, prinsip ruang hidup dan transfer dalam belajar. Okey, pengalaman tilikan. Tilikan memegang peranan yang penting terhadap perilaku. Dalam proses pembelajaran, ahli kelompok perlu memiliki kemampuan tilikan, iaitu kemampuan mengenal unsur-unsur dalam sesuatu objek atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna. Makna dari unsur-unsur yang berkait akan menunjang pada pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Semakin jelas makna hubungan sesuatu unsur, semakin efektif, semakin berkesan sesuatu yang kita pelajari. Hal ni sangat penting dalam kegiatan penyelesaian masalah, khususnya dalam identifikasi masalah dan pengembangan alternatif penyelesaian. Jadi hal-hal yang dipelajari oleh ahli kelompok hendaklah memiliki makna yang jelas dan logik dengan proses kehidupan. Seterusnya, perilaku bertujuan. Perilaku ni dia memfokuskan pada tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus respons, tetapi dia berkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses pembelajaran akan berjalan dengan efektif jika ahli kelompok mengetahui tujuan yang ingin dicapainya. Oleh sebab tu, ketua kelompok hendaklah memfokuskan tujuan sebagai arah aktiviti pada pengajaran untuk membantu ahli kelompok memahami tujuannya. Seterusnya, prinsip ruang hidup. Perilaku individu memiliki kaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Jadi, material yang diajarkan hendaklah memiliki kaitan dengan situasi dan keadaan yang ada dalam lingkungan kehidupan ahli kelompok. Akhir sekali, transfer dalam belajar, iaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi dalam pembelajaran lain. Menurut Gestalt, transfer belajar ni dia terjadi dengan pengertian objek dari suatu konfigurasi dalam situasi tertentu yang kemudian menempatkan dalam situasi konfigurasi yang lain dengan susunan yang tepat. Menurut Jude, ia menekankan pentingnya prinsip-prinsip organisasi dalam pembelajaran dan penyusunan ketentuan-ketentuan umum. Transfer belajar akan terjadi apabila ahli kelompok mula memahami maksud prinsip-prinsip organisasi dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi yang kemudian akan digunakan dalam menyelesaikan masalah situasi lain. Oleh sebab itu, ketua kelompok hendaklah membantu ahli kelompok untuk menguasai prinsip-prinsip organisasi dari material yang ketua kelompok ajar. Insight. Yang kedua, insight. Tadi kita dah terangkan tentang proses belajar. Sekarang kita pergi ke insight. Sebagai contoh, dalam eksperimen sebelumnya, Wolfgang Kohler menggunakan anjing dan kucing sebagai binatang percubaan sebagai eksperimen. Anjing dan kucing ni dia menunjukkan simptom tidak cerdas berbanding simpansi. Menurut Kohler, simpansi ni dia lebih kurang seperti manusia sebab dia mampu menyelesaikan masalah dengan proses pemahaman. Proses pemahaman itulah yang telah diperlihatkan pada simpansi. Penyelesaian masalah mula muncul dengan adanya eksperimen. Jadi setelah ada pengalaman insight, individu mampu menerapkan pada masalah tanpa perlu melalui proses trial and error lagi. Konsep insight ini adalah fenomena penting dalam pembelajaran yang ditemukan oleh Kohler dalam eksperimen yang sistematik. Sebab-sebab insight ni timbul dalam diri individu, dia bergantung kepada kesanggupan, pengalaman individu, taraf kompleks daripada suatu situasi, serta latihan dan trial and error. Yang ketiga, kita berbalik kepada memori. Tadi kita dah terangkan proses belajar, insight, dan yang ketiga, memori. Memori adalah hasil persepsi terhadap objek meninggalkan jejak ingatan. Memori.
Okey, dengan berjalannya waktu, ingatan akan berubah sama dengan prinsip-prinsip organisasi terhadap objek. Okey, itu je. Terima kasih. Okay. Dan yang terakhir ialah sumbangan. Sumbangan yang pertama, membimbing klien, memfokuskan pada kewujudan. Yang kedua, menekankan supaya manusia itu tidak hanya bercakap, tapi juga perlu mengalami perasaan tu dengan realitinya. Maksudnya klien tu dia kena, seorang manusia dia kena rasa pengalaman yang tak pernah rasa lagi. Yang ketiga, menghasilkan kreativiti terhadap diri individu, menghasilkan sesuatu yang kreatif yang tidak pernah dibuat oleh diri sendiri. Seterusnya, penglibatan peserta atau ahli kelompok secara sukarela dan spontan. Ia akan mewujudkan kesedaran ahli-ahli kelompok. Yang seterusnya, limitasi. Menurut Corey 1990, merendahkan faktor intelektual dalam personaliti dan kurang memfokuskan pada unsur kognitif. Kedua, ada segelintir individu yang mengkritik keberkesanan teori ini kerana tidak mempunyai asas yang kukuh dari segi empirikal. Dan yang terakhir, kaunselor dikatakan seorang yang bersifat mengawal dan manipulasi.